Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhabil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang dimuliakan Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal ahli jawatan kuasa Masjid Jami'ul Muhsinin Kampung Kundang, yang dimuliakan para alim ulama di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama mengerjakan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah pada malam ini, seperti mana kuliah bulanan yang telah dijadualkan, malam ini kita akan sambung pengajian dari kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Yang lepas kita dah sentuh dalam sejarah ataupun kisah-kisah galakan kepentingan mempelajari ilmu faraid. Kemudian kita dah sentuh tentang hukum berkaitan tentang faraid, yang mana hukum itu terbahagi kepada dua: hukum mempelajari, kemudian satu lagi hukum melaksanakan faraid. Hukum mempelajari adalah fardu kifayah. Sebahagian buat, yang lain tak payah. Itu bahasa yang mudah kita ingat daripada sekolah rendah dulu. Ustaz-ustaz, ustazah bagi tahu supaya kita ingat yang dikatakan fardu kifayah, sebahagian buat, yang lain tak payah. Sebenarnya salah, tapi untuk ingatan hampir-hampir tepat. Kalau ikutkan yang dikatakan tak payah tu bukan bermakna tak perlu, tetapi juga sunat bagi orang lain untuk sama-sama belajar sekiranya sudah ada sebahagian yang lain mempelajarinya. Makna fardu kifayah apa dia? Sekiranya semua orang tidak belajar, bermakna keseluruhannya akan mendapat dosa. Satu atau sebahagian yang belajar, bermakna kewajipan yang lain gugur. Tapi yang lain nak belajar, boleh tak? Hukumnya sunat. Awalnya fardu kifayah, tetapi bila dah ada yang belajar, yang lain nak belajar, dituntut, bukan tak payah. Dituntut tetapi hukumnya sunat. InsyaAllah pada malam ini ada pun satu lagi hukum, itu hukum belajar. Hukum belajar fardu kifayah. Hukum melaksanakan faraid adalah wajib. Makna wajib apa dia? Pilihan yang pertama, bukan pilihan kedua. Bukan bila dah bergaduh adik-beradik, bergaduh ahli waris, baru nak kembali kepada Quran dan hadis. Dalam erti kata lain, baru nak ikut faraid. Yang utama adalah faraid. Seandainya ada perselisihan, barulah mengikut kaedah sama rata atau ikut persetujuan. Itu pun kata ulama dengan 3 syarat.
Syarat yang pertama, semua ahli waris aqil dan juga baligh. Aqil tidak gila, baligh maknanya sudah sampai. Balagha balighun, dah sampai. Apa yang sampai? Umurnya dah sampai. Lelaki dengan mimpinya, perempuan dengan haidnya. Tak sampai lagi umur 15 tahun qamariyah. Yang kedua, kena tahu dahulu mengikut kiraan faraid. Dalam arti kata lain, faraid mesti kena dulu. Faraid bukan nak bahagi harta terus. Bila kata faraid, lepas dia meninggal dunia, bawa keluar geran tanah, bawa keluar geran kereta dan sebagainya. Bukan tu maksud faraid. Faraid maknanya apa? Kumpulkan berapa orang ahli waris, selesaikan mana yang dahulu perlu diselesaikan, ambil dahulu duitnya untuk urus jenazah, mandi, kafan, solat ke bumi, ambil dahulu duitnya untuk uruskan apa? Hutang dia dengan Allah jika ada, hutang dia dengan manusia jika ada, kemudian wasiat jika ada. Dah selesai ke semua ini, barulah difaraidkan. Dan faraid ini bukan kena ambil terus tanah, terus esok kita pergi pejabat daerah, pejabat tanah, terus kita tukar nama. Bukan itu maksud faraid. Tetapi menentukan siapa, abang dapat berapa, kakak dapat berapa, ibu dapat berapa, ayah dapat berapa, pasangan si mati dapat berapa. Cukup. Supaya apa? Semua tahu bahagian masing-masing mengikut ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang ketiga, mesti semua redha. Maknanya apa? Tak ada yang ingkar untuk bahagi suka sama suka. Kalau ada yang ingkar, dia nak bahagian dia ikut faraid, itu hak dia. Yang lain haram mengatakan dia tamak. Kau tamak. Kita nak sepakat sama rata, semua adik-beradik, kau seorang je tak setuju, memang kau tamak. Haram orang mengatakan dia tamak. Sebab apa? Itu hak dia, mengikut ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna tamak? Ambil hak orang, masuk dekat pocik dia. Dia punya sikit, tapi dia nak bagi sama rata, biar semua sama rata. Dengan tujuan kau kena sama rata, ikut kami. Sedangkan yang kawan tadi, yang tak setuju tadi, dia nak hak dia mengikut ketetapan faraid. Jadi ambil bahagian dia. Yang tak bersetuju ambil, yang bersetuju tinggal berapa orang? 4 orang contoh. Bahagi ikut suka sama suka. 3 syarat tadi. Ini penting sebab ramai yang terlepas pandang bahagi suka sama suka sebelum 3 perkara ni. Kesannya apa? Lepas 1 generasi, lepas 10 tahun, lepas 20 tahun, baru nak diungkit. Kalau dululah ikut faraid, bahagian aku banyak. Tapi sebab tak ikut faraid, dulu tak tahu pun berapa bahagian aku ikut faraid. Tahu-tahu aku dapat banyak ni je. Bila aku kaji-kaji balik, ikut faraid dapat 2 juta contoh. Tapi bila bagi sama rata, suka sama suka, dapat 1 juta je. Masa tu timbul penyesalan. Sebab tu syaratnya kena tahu dahulu ikut faraid, kemudian kena rela, bukan paksaan. Hati dia memang dia nak bagi, melepaskan hak dia kepada orang lain, supaya orang lain dapat banyak, supaya bahagian dia dapat sikit. Kaedah ini dinamakan takharruj, keluar daripada faraid. Dengan 3 syarat tadi, kena 3 syarat. Kalau tak ada, haram. Bermakna kita telah membelakangkan hukum ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dalam bab faraid. Hari ini saya lah agak panas perbahasan di Facebook. Sebab satu post saya terlihat petang tadi, tak sempat nak komen, nak ulas. Dia kata mengikut penglihatan dia secara realitinya, keadaan orang yang bahagi harta ini, kadang-kadang kesian kepada balu. Bila kata balu ni, isteri lah, lelaki meninggal dunia, anak-anaknya pun terabai, hartanya dah diambil oleh adik-beradik si mati.
Sedangkan si mati ini ada anak lelaki, ada anak perempuan. Kalau ikut hukum faraid, adanya 15 di kalangan lelaki yang dikatakan ahli waris, 10 di kalangan perempuan, kesemuanya 25 orang ahli waris. Terkumpulnya ke-25 ini hanya 5 orang sahaja yang dapat faraid. Siapa dia? Yang pertama, ibu. Yang kedua, ayah. Yang ketiga, pasangan. Yang keempat, anak lelaki. Yang kelima, anak perempuan. Adik-beradik, pakcik, atuk, minta maaf awal-awal. Bila berlaku yang macam ni, realiti yang berlaku, dia menganggap inilah faraid. Yang mana menzalimi balu dan juga anak si mati. Tang harta masing-masing nak cepat, tapi bila dah ambil harta, anak arwah diabaikan, balu arwah diabaikan. Hakikatnya ya kita tahu balu kembali kepada ibu dan juga ayah, kepada ayah kandungnya. Sama ada bercerai, perempuan ini sama ada bercerai ataupun kematian suami, habis iddah, di bawah tanggungan siapa? Ayah dia, ayah kandung dia. Kalau ayah kandung tiada, adik-beradik lelaki dia. Anak ni pula, kalau misal kata ayah dah tiada, siapa yang menanggung? Datuknya. Maknanya ayah kepada si mati. Sebab tu ayah dapat. Dalam apa juga keadaan, ayah si mati akan dapat. Sebab dia akan take over tanggungan anak-anak arwah ni tadi. Begitu juga ibu si mati akan dapat juga walau apa juga keadaan. Sebab dia akan tanggung. Bukan hanya dapat harta, seronok dapat harta, tetapi tanggungan diabaikan. Jadi bila dia melihat keadaan macam tu, dia kata inilah faraid. Sedangkan dia tak pernah ngaji pun pasal faraid. Tetapi dia kata sebab orang Islam yang buat, jadi dia menganggap inilah faraid. Jadi yang share pun 2 kali 5 juga. Oh ya, betul, sokong macam ni faraid, menzalimi. Satu, sampai ada yang menghina, mengatakan inilah hukum zaman unta padang pasir, yang mana menzalimi balu dan juga anak-anak si mati. Ini masalah kita sekarang. Tak tahu, tapi orang utara kata pala tahu. Tak tahu tapi sibuk nak bercakap isu yang dia tak tahu. Sehingga kadang-kadang hilang rasa malu, sehingga mengeluarkan kata-kata yang kesat dan sebagainya. Dia tak tahu, tapi nak bercakap perkara yang dia tak tahu. Ini masalah sekarang. Yang masalah fake account tu lain cerita. Ini kadang-kadang nampak muka, kadang berkopiah, ada gambar keluarga, pun sama juga masalah yang berlaku dalam faraid. Hakikatnya apa? Timbul fitnah. Banyak mengatakan faraid yang ada sekarang perlu dikaji balik. Amboi kau, senang-senang kau nak cakap faraid kena kaji balik. Sedangkan ianya boleh dikatakan 100%, hampir 100% ketetapan faraid ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan nas nakli, dalil nakli daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada beberapa perkara, isu mugharwiyatain ataupun pengumpulan antara datuk, nanti kita akan jumpa 3 isu besar itu yang mana perlu ijtihad di kalangan para sahabat pada ketika itu, sebab berlakunya pembahagian yang dilihat tidak sesuai. Tapi jarang berlaku 3 keadaan tu. Kebanyakan yang berlaku memang kita akan mudah untuk tentukan terus mengikut faraid. Jadi dalam bab ini nasihat juga kepada saya. Kadang-kadang isu yang kita nak utarakan, diam lebih baiklah. Diam lebih baik. Sebab bila banyak bercakap, banyak salah kita. Semua benda kita nak, ya. Macam mana pula kalau keluarga tu tak ada anak lelaki, ada anak perempuan saja? Itu nanti kita akan cuba jauh lagi nanti.
Tak ada anak lelaki, hanya ada anak perempuan. Saya ambil contoh 2 orang anak perempuan lah. Ya, Balu ini ada 2 orang anak perempuan, isteri akan dapat berapa? 1/8. Kalau tak ada anak, 1/4. Jadi 1/8 sebab si mati ada anak. Anak dia bukan anak isteri dia. Maknanya bukan dia berkahwin dengan isteri ni dalam keadaan janda ada anak. Anak betul dia. Kalau anak tiri, tak dapat. Anak betul 2 orang perempuan. Anak 2 orang perempuan dapat berapa? 2/3 daripada harta si mati. Ayah dapat 1/6 awal-awal, ibu dapat 1/6 awal-awal. Tetapi ada baki nanti kembali kepada siapa? Kepada ayah. Sebab tu dalam ayah ada 1/6, ada 1/6 plus dengan asabah, alias baki. Kalau ada anak lelaki, baki akan pergi kepada anak lelaki, dan anak perempuan akan dapat baki. Tidak dapat 2/3, tidak dapat 1/2. Dia akan dapat baki dengan nisbah mithlu hazil unsayain. Lirrijali nasibum mithlu hazil unsayain. Bagi perempuan 1 bahagian, bagi lelaki 2 bahagian. Seorang lelaki, seorang perempuan. Ada 3 juta. Lelaki 2 juta, perempuan 1 juta. Itu makna lizzakari mithlu hazil unsayain. Bagi lelaki 2 bahagian daripada bahagian perempuan. Boleh ya? Terjawab? Itu nanti kita akan masuk, sebab kita dah guna kitab yang baru. Kitab yang lama ni masing-masing tak ada dan tak dapat nak jumpa dah kat Malaysia. Jadi kita gunakan kitab Faham Faraid ini, dan kita dah mulakan dalam bab yang awal sehingga bab yang kedua ini. Dan nanti kita akan jumpa dalam bab pengiraan. Kita akan jumpa dan kita akan perlukan whiteboard lah untuk kita buat kiraan, contoh pengiraan dan sebagainya. Muka surat 29, sumber hukum faraid. 29, sumber hukum faraid. Terdapat 3 sumber utama dalam menetapkan hukum faraid. Yang pertama, Al-Quran. Ayat-ayat yang menerangkan tentang harta pusaka di dalam Al-Quran terdapat 2 kategori. Pertama ialah ayat yang menerangkan secara umum, dan yang kedua ialah ayat yang menjelaskan secara terperinci. Kategori pertama, secara umum, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hak pewarisan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Yang bermaksud bagi golongan lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. Jadi ayat ini umum. Bila kata lelaki, adik-beradik pun lelaki, anak pun lelaki, cucu pun lelaki, atuk ayah juga lelaki, menantu pun lelaki. Jadi ayat ini umum. Apa kata Allah? Bagi golongan lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan bagi golongan perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat. Sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yakni dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab diturunkan ayat ini adalah kerana kisah kematian seorang daripada kaum Ansar yang bernama Auf bin Thabit. Dia meninggalkan isteri, 2 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki yang masih kecil. Maka datang 2 orang sepupu Aus lelaki bernama Khalid dan juga Arfajah mengambil kesemua harta pusaka Aus. Ini sebelum kedatangan Islam. Zaman kedatangan Islam kita panggil zaman jahiliyah lah. Bukan jahiliyah tu maknanya orang jahil-jahil, tak, maknanya orang belum faham tentang Islam. Kalau sekarang ni bila kata jahiliyah ni memang jahil murakab lah. Kalau dulu kata jahiliyah maknanya sebelum kedatangan Islam. Cara dia orang membahagi harta, anak perempuan, waris perempuan tak dapat 1 sen pun. Siapa yang dapat? Keluarga lelaki yang terdekat akan dapat, adik-beradik ataupun ayah si mati. Yang perempuan minta maaf. Ini dulu punya cerita. Maka datang Islam membahagikan perempuan lizzakari mithlu hazil unsayain.
Satu bahagian perempuan menyamai dua bahagian lelaki, bermakna Islam menaikkan martabat kaum wanita. Kita kena tahu sejarah dahulu. Kenapa dulu perempuan memang tak dapat langsung? Sebab itulah cara pembahagian dahulu. Yang perempuan memang tak dapat. Sebab alasan apa? Sebab perempuan ini tak ada tanggungan. Perempuan bukan dipertanggungjawabkan untuk mencari nafkah. Tugas perempuan hanya di dapur masak, jaga suami, jaga anak-anak, itu sahaja. Jadi tak ada keperluan untuk diberikan harta pusaka kepada kaum wanita. Maka datang Islam menaikkan darjat wanita, diberi bahagian kepada wanita. Mithlu hazil unsayain, satu bahagian, lelaki dua bahagian. Itu pun ada lagi yang cakap tak adil. Sebab dia tak tahu sejarah dulu bagaimana. Kalau dia tahu, alhamdulillah ada juga dapat. Adil ni dia fleksibel. Bila kata adil bukan sama rata. Kadang-kadang orang salah faham adil ini sama rata. Saya bagi contoh. Kita ada anak yang sekolah menengah, kita ada anak yang sekolah rendah. Anak sekolah menengah kita pergi sekolah naik motosikal, dah ada lesen lah. Ini kita cerita dah ada lesen. Makna umur mungkin dah 14 tahun, 15 tahun. Anak yang sekolah rendah kita hantar setiap hari. Yang sekolah rendah kita bagi duit belanja kadang-kadang RM10 biasanya, dengan duit minyak sekali. Sekolah dekat mana tu? Tu dekat Sama Skedi, jauh nak isi minyak lagi. Jadi bagi RM10 sehari dengan duit makan. Kantin pun tak sama dengan sekolah rendah. Harga dia lagi mahal daripada sekolah rendah. Jadi yang sekolah rendah kita bagi belanja RM5. Adil ke tak adil? Saya tanya dengan tuan-tuan. Kita bagi yang sekolah menengah RM10, yang sekolah rendah RM5. Adil ke tidak adil? Jujur cakap ni. Adil. Sebab apa? Sebab adil bukan sama rata. Apa makna adil? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan bagi adil, zalim. Apa makna zalim? Sebaliknya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apa jua keadaan bila sesuatu itu tidak bertepatan yang sepatutnya, maka ianya dinamakan zalim. Lawannya adil bukan bermakna sama rata, tetapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi berdasarkan kisah ini, maka datang dua orang sepupu Aus bernama Khalid dan Arfajah mengambil kesemua harta pusaka Aus. Kemudian isteri Aus pergi bertemu Rasulullah SAW dan menceritakan kepada baginda tentang perkara tersebut. Lalu baginda bersabda, saya tidak tahu. Ini Nabi SAW. Bila orang bertemu dengan dia, mengadu kepada baginda SAW, keadaan begini-begini, apa kata Nabi? Aku tidak tahu. Nabi SAW pun tak berani nak komen. Sehingga turun ayat wahyu daripada Allah menentukan berapa suami dapat berapa, isteri dapat berapa, ayah, ibu dan sebagainya. Apa yang perlu saya kata Nabi? Saya tidak tahu apa yang perlu saya kata. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Kemudian turunlah ayat tadi secara umum, lirrijali nasibum mimma tarakal walidan ilal akhir ayat. Ilal akhir ayat, sampai habis ayat. Tapi ayat ini secara umum. Ini antara ayat-ayat yang terawal yang turun berkaitan tentang faraid. Kemudian kategori kedua, manakala dalam kategori ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terperinci satu persatu ahli waris yang berhak beserta bahagian bagi setiap orang daripada mereka. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abwahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus
min ba'di wasiyatin yusi biha audain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Yang bermaksud Allah Ta'ala mensyariatkan, dalam arti kata lain mewajibkan, memfardukan bagi kamu tentang pembahagian harta pusaka. Bukan solat yang diwajibkan, menentukan faraid juga telah diwajibkan, ditentukan, difardukan oleh Allah kepada kita. Dalam bab solat kita kata wajib, ya. Dalam bab puasa kita kata wajib, ya. Dalam bab faraid krik. Sebab jenak banyak, jenak bahagiannya lebih. Sedangkan semua ini adalah fardu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mensyariatkan, mewajibkan bagi kamu tentang pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang lelaki sama dengan bahagian dua orang perempuan, mislu hazil unsayain. Dua orang, laki seorang, perempuan seorang, 3 juta, 2 juta lelaki, 1 juta perempuan. Kalau ada 6 juta, 4 juta lelaki, 2 juta perempuan. Maknanya bahagian perempuan setengah daripada bahagian lelaki. Dan jika anak itu semuanya perempuan, macam yang ditanya tadi, anaknya tak ada yang lelaki, semuanya perempuan, lebih daripada 2, 3, 4 dan seterusnya, tak ada yang lelaki. Ada yang lelaki tapi dah meninggal dunia, tak termasuk. Jadi kita akan masuk dalam bab syarat untuk mempusakai, mesti waris hidup semasa si pemilik harta mati. Maknanya apa? Kalau hanya beza 5 minit, maka tak dapat anak ni tadi. 5 minit dahulu mati anak, kemudian lepas 5 minit baru ayah mati. Jadi anak ni dapat tak bahagiannya? Tak dapat. Syaratnya si waris hidup semasa pemilik harta mati. Walaupun biasa 5 minit. Berlaku tak? Berlaku. Bila mana? Bila berlaku kemalangan, na'udzubillah, satu kereta. Macam mana nak tahu, Ustaz? Tengok pada sijil kematian. Bila waktu, jam tepatnya si fulan meninggal dunia. Siapa yang meninggal dahulu? Kalau anak yang meninggal dahulu, bermakna anak ini tidak dapat, anak-anak yang lain yang masih hidup baru dapat. Anak kepada anak yang mati ni cuculah. Kalau ikut dia adalah mahjub terhalang, mahjub hirman. Mahjub ada 2, hirman dan juga nuqsan. Nuqsan ini dapat juga tapi sikit, daripada banyak jadi sikit. Tapi kalau kata mahjub hirman, tak dapat langsung. Tetapi ada satu ketetapan daripada fatwa kebangsaan, nanti kita akan sentuh nanti dalam bab wasiat wajibat. Maknanya cucu tadi berhak untuk tuntut harta daripada arwah atuknya sebab ayahnya dah tiada. Yang itu kita akan masuk dalam satu bab khusus, iaitu dalam bab wasiat wajibat. Kalau ikut asal faraid tak dapat, sebab syaratnya mesti kena hidup waris ini semasa pemilik harta meninggal dunia. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih daripada 2, 3 dan seterusnya, maka bagi mereka 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Jika dia, yakni anak perempuan itu seorang sahaja, maka dia memperolehi setengah, yakni 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Dan untuk 2 orang ibu bapa, bahagian masing-masing 1/6 daripada harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal dunia itu mempunyai anak. Si mati ada anak, ayah 1/6, ibu 1/6. Jika dia meninggal dunia tidak mempunyai anak, si mati meninggal dunia, anak tak ada, dan dia diwarisi oleh ibu bapanya sahaja, ada cuma ayah dan juga ibu sahaja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal dunia mempunyai beberapa saudara, yakni lebih daripada seorang adik-beradik, yang ni baru betul adik-beradik, sebab tak ada anak, barulah adik-beradik ni ada hak dia. Yang berlaku kebanyakan anak ada, adik-beradik sibuk juga nak. Padahal dia tak ada hak langsung, dia
mahjub hirman, tak dapat langsung. Bukannya dapat sikit daripada banyak kepada sikit, tak, langsung tak dapat. Maka ibunya mendapat 1/6. Jika ada anak, ibu dapat 1/6. Jika ada saudara, ibu dapat 1/6. Pembahagian-pembahagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya. Tapi kalau ada ayah, adik-beradik mahjub. Ini si mati tak ada anak, ada ibu dan juga adik-beradik sahaja. Maka ibu dapat 1/6, baki akan dapat dekat adik-beradik. Kalau ada ayah, ada ibu, ayah dapat 1/6 plus dengan baki, ibu dapat 1/6. Maka ibunya mendapat 1/6. Pembahagian-pembahagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya. Selepas selesaikan dulu wasiat kalau ada. Selepas selesaikan dahulu kos pengurusan jenazah. Selepas diselesaikan hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, barulah dibahagikan faraid. Dan setelah dibayar hutangnya, tentang orang tua kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Ini adalah ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Ayat ini diturunkan adalah kerana kisah Sa'ad bin Ar-Rabi' yang akan dinyatakan dalam sumber hukum yang kedua nanti, iaitu hadis yang ke-8, muka surat 39, kita akan jumpa nanti. Ayat lain dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Ini bagi suami. Tadi bagi ayah, bagi ibu, bagi adik-beradik, bagi anak. Yang ini untuk suami dan juga isteri. Ayat ini, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakut min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ghaira mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Dan bagi kamu, yakni suami-suami, 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Bagi suami, apabila isteri meninggal dunia, isteri ni tadi tak ada anak, maka bagi suami 1/2, separuh. Walaupun baru sahaja 2 hari kahwin, walaupun baru sahaja seminggu kahwin, meninggal dunia, boleh harta dah lah, dapat pusaka. Hukum tetap hukum. Kalau misal kata ada anak, si mati ni tadi perempuan ada anak, tetapi anak dengan suami yang dulu, kemudian suami yang dulu meninggal dunia, ada anak seorang, contoh lelaki, kahwin dengan suami yang baru, tak dapat anak. Jadi bila meninggal perempuan ini, suami dapat berapa? Dapat tak 1/2? Tak dapat. Sebab status si mati ada anak, walaupun bukan dengan suami semasa dia meninggal dunia. Selagi mana hidupnya waris ketika pemilik harta meninggal dunia, maka dia diambil kira. Bila kata anak, anak kepada si mati, bukan anak kepada pasangan yang masih ada ketika itu. Jadi berapa suami dapat? 1/4, bukan 1/2. 1/2 jika mana? Jika isteri-isteri tadi tidak mempunyai anak. Jika mereka, yakni isteri-isteri kamu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkan mereka setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat, atau dan setelah dibayar hutang mereka. Dan para isteri memperolehi 1/4 harta yang kamu tinggalkan. Ini bagi isteri.
Jika tidak mempunyai anak, sama juga keadaan yang meninggal dunia lelaki. Yang isteri ini tadi dapat 1/4 jika si mati arwah suaminya tidak mempunyai anak, sama ada dengan dia ataupun dengan isteri sebelum dia. 1/4 jika suami tidak ada anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi lelaki ni tadi yang meninggal dunia ada anak, maka para isteri memperolehi 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan. Kalau ada anak 1/8, tak ada anak 1/4. Yang suami tak ada anak 1/2, ada anak 1/4. Cantik tak hikmahnya? Lizzakari mislu hazil unsayain. Sama tak keadaannya? Sama. Suami kalau ada anak dapat 1/2, isteri kalau ada anak dapat 1/4. Kalau tak ada anak 1/2, maaf. Kalau isteri tak ada anak, arwah suami tak ada anak, dapat 1/4. Maknanya separuh daripada keadaan suami bila mana pasangan tak ada anak. Tapi kalau ada anak, suami dapat 1/4. Bagi perempuan isteri, kalau pasangan tak ada anak, dapat 1/8. Separuh daripada bahagian lelaki. Begitulah juga keadaan bagi anak-anak lelaki dan juga perempuan ataupun adik-beradik. Setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar hutangmu, jika seseorang mati, baik lelaki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara lelaki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih daripada seorang, maka mereka bersama-sama, yakni berkongsi dalam bahagian yang 1/3 itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Maksud menyusahkan ahli warisnya apa? Wasiatnya itu tidak melampau-lampau. Wasiat bukan kita boleh suka-suka hati nak buat wasiat. Ada dia punya kriteria yang dibenarkan syarak. Dari segi portion ataupun jumlah wasiat, tidak boleh lebih daripada 1/3 harta si mati. Dia tak boleh wasiatkan ke seluruh harta dia. Pendapat ulama ada yang mengatakan wasiat tersebut batal. Dan ada yang mengatakan boleh, tetapi ambil 1/3 sahaja, lebihnya tak boleh. Dan ada juga yang mengatakan boleh bagi semua dengan syarat ahli waris yang lain bersetuju. Sebab apa? Itu hak dia. 2/3 lagi tu hak dia, hak ahli waris, anak-anak, isteri, pasangan, ibu ayah. Tetapi mereka bersetuju, tak apa, ini wasiat arwah, kita semua bersetuju, boleh. Kena tahu dahululah bahagian masing-masing berapa sepatutnya. Sebab nak melepaskan hak dia, dia kena tahu berapa dia ada, berapa dia patut dapat. Kita tak boleh nak lepaskan hak kita sedangkan kita tak tahu berapa kita punya. Sebab tu ulama meletakkan syarat, kena tahu dahulu bahagian faraid masing-masing. Nak buat apa saja keputusan yang bercanggah dengan faraid, kena tahu dahulu bahagian masing-masing, supaya kita rela, senang hati nak melepaskan hak kita yang daripada banyak kepada sedikit. Ada ke lagi orang zaman sekarang macam ni? Susah nak jumpa. Ada. Lagi-lagi yang dah senang. Tengok kakak, adik perempuan duduk di kampung, susah kerja kampung dan sebagainya. Dia kerja di bandar, pegawai, gaji puluh-puluh ribu. Dia tahu bahagian dia banyak ni. Tak apa kak, kak ambil bahagian saya. Kalau akak nak, saya punya ambil sikit tak apalah. Supaya ada sejarah, ada juga pusaka saya dapat tanah. Contoh, dapat 1 ekar, kakak ambil lah 3 ekar. Bahagian saya 2 ekar ni, kakak ambil lah. Boleh, tak ada masalah. Tapi dia kena tahu dahulu bahagian faraid dia. Sebab tak melepaskan hak dia, kalau dia tak tahu, macam mana nak lepaskan hak dia? Ambil lah bahagian aku, berapa? Entah. Aku pun tak tahu berapa bahagian aku, berapa hak aku, tapi nak bagi. Ini yang berlaku, kebanyakannya berlaku begitu. Tak tahu lagi faraid berapa, dah bahagi, suka sama suka. Demikian ketentuan Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha penyantun. Surah An-Nisa ayat yang ke-12.
Dalam surah lain Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-176, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Azan Isyak ya. Lepas dah. Teruskan ya. Kita habiskan sedikit dalam bab Al-Quran. Kemudian akan datang kita akan masuk dalam bab hadis. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah. Inimru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Fa in kanat tasnataini falahumas thulutsani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falizzakari mithlu hazzil unthayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Ayat-ayat bab faraid ini ayat dia memang belit-belit sikit. Dulu hafal lah. Masa nak ambil sanad tu memang kita kena hafal. Hafal siang malam hafal. Semangat nak ambil sanad dengan guru ni. Tapi bila sekarang kalau tanya, boleh ada juga yang ingat. Sebab ayat dia banyak belit-belit. Macam surah Al-Kahfi. Kalau orang yang tak biasa baca, merangkak-rangkak nak baca. Sebab ayatnya, barisnya agak biasa, jarang kita baca. Kalau orang yang dah biasa baca Quran, tak ada masalah. Tapi orang yang jarang-jarang baca, sekali baca surah Kahfi, ambil kau. Lagi-lagi ayat-ayat yang tengah. Ayat-ayat awal, 10 ayat awal, 10 ayat terakhir tu biasa kita baca. Sebab ada hadis Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hafal ataupun ada yang kata membaca 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, terhindar daripada fitnah Dajjal. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, iaitu jika seorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan seibu, sebapa atau sebapa, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan, dan saudaranya yang lelaki seibu sebapa atau sebapa mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Ini bagi kalalah. Kalalah ni maknanya apa? Bagi adik-beradik. Adik-beradik sama ada seibu sebapa ataupun sebapa. Kalau ada 2 orang, lelaki ada, perempuan ada, mereka akan dapat asabah, harta keseluruhan. Ini dalam keadaan waris yang lain tak ada dah. Ada adik-beradik je. Si mati ni tak ada anak, tak ada cucu, tak ada pasangan. Ayahnya pun dah meninggal dunia, maknya pun dah meninggal dunia, atuk, nenek semua dah tak ada. Ada adik-beradik je. Adik-beradik seibu sebapa atau sebapa. Yang perempuan, dia akan take over bahagian anak perempuan. Sebab anak perempuan 1/2 kalau seorang, 2/3 kalau lebih daripada 2 atau seterusnya. Kalau ada lelaki perempuan, mithlu hazil unsayain. Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Maka bagi keduanya 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Ini bagi jika saudara perempuan itu berjumlah 2 orang atau lebih, maka bagi keduanya 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri daripada saudara lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lelaki sebanyak bahagian 2 orang saudara perempuan. Mithlu hazil unsayain yang saya katakan tadi. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 176. Sebab penurunan ayat ini adalah diriwayatkan Imam An-Nasai, riwayat Imam An-Nasai daripada Sayyidina Jabir, dia berkata, ketika aku sedang sakit, Rasulullah SAW datang bertemu dengan aku. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, aku ingin berwasiat memberikan 1/3 daripada hartaku kepada adik-beradik perempuanku. Rasulullah SAW bersabda, baik. Aku berkata lagi, aku ingin berikan setengahnya. Baginda membalas, baik. Kemudian Rasulullah SAW keluar, dan tiada lama kemudian baginda masuk semula lagi ke rumah Jabir seraya bersabda, aku merasakan kamu tidak akan mati kerana penyakitmu ini.
Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan ayat yang menjelaskan pembahagian wasiat bagi adik-beradik perempuan, iaitu sebanyak 2/3. Ini nak kaitkan tentang tidak boleh diwarisi bagi ahli waris. Tidak boleh wasiat bagi ahli waris. La wasiyata liwarith. Bermakna ahli waris yang ini asalnya sebelum ini sahabat ini tadi nak wasiatkan kepada adik-beradik. Tapi bila turun ayat, bermakna adik-beradik ini ada bahagian dia mengikut faraid. Jadi terbatal wasiat tadi sebab apa? Asasnya wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Contoh, saya hampir meninggal dunia, naudzubillah lah. Tak apalah, saya bagi contoh kot diri saya. Kalau bagi contoh orang lain marah. Saya buat wasiat. Saya cakap dengan isteri saya, yang abang nak wasiatkan tanah yang ada 10 ekar ni. Konon-konon mimpi lah. Ada 10 ekar tu wasiatkan kepada Alung, anak kita yang sulung. Tak boleh. Sebab anak ni tadi adalah ahli waris. Ahli waris yang memang akan dapat nanti. Yang 5 tadi. Anak lelaki, anak perempuan termasuk. Jadi wasiat ini untuk siapa? Selain daripada ahli waris. Menantu, anak angkat, pakcik, yang mana pakcik ni tadi terhalang sebab adanya ayah, adanya anak, adanya adik-beradik. Cucu, sebab cucu terhalang adanya anak. Jadi cucu ni ahli waris ke tidak? Tidak. Kalau ikut dia ahli waris narai, tetapi bila ada anak dia jadi mahjub hirman, terhalang langsung sebab ada anak. Jadi boleh dengan syarat bukan kepada ahli waris, dan jumlahnya tidak boleh lebih daripada 1/3. Kalau lebih, itu tadi saya kata, ada yang mengatakan terbatal langsung, ada yang kata boleh cuma had 1/3 sahaja, ada yang kata boleh untuk semua tetapi dengan redha semua ahli waris. Dan syarat utama untuk wasiat ini bukan untuk perkara maksiat. Dia wasiat cukup syarat, cukup 1/3. Yang abang mati nanti, tanah yang dekat ujung kampung 1 ekar bagi dekat Acong untuk dia buat kelab malam. Bukan untuk maksiat. Kalau untuk maksiat maka terbatallah wasiat tersebut. Selain daripada itu boleh, tiada masalah. Tapi sebaik-baiknya wasiat ini eloknya ada hitam putih. Bukan syarat mesti kena ada, tidak. Tetapi situasi sekarang ini banyak isu orang bertelagah, bergaduh sebab pertikaikan wasiat si mati. Sebab wasiat si mati guna mulut je. Sebaiknya ada hitam putih. Sebaiknya ada orang yang bila mana orang ini terangkan sebagai saksi, waris-waris yang lain manut. Maknanya dia percaya dan dia boleh ikut wasiat tersebut. Walaupun tak ada hitam putih, tapi sebaiknya ada hitam putih. Sekarang ni dekat pejabat agama pun ada, dekat MAIS pun ada bahagian wasiat yang menguruskan, pegawai yang menguruskan. Kita bagi tahu saja, saya ada harta sekian, saya nak wasiatkan kepada sepolan bin sepolan. Kalau misalnya kata saya dah meninggal dunia, wasiat ini apa dia? Pemberian selepas kematian. Hibah, pemberian semasa hidup. Faraid, pemberian selepas kematian. Hibah masa hidup bagi siap-siap. Wasiat bagi masa lepas kematian, tetapi akad semasa hidup. Kalau aku mati nanti, dia cakap dah, masa hidup dia cakap. Kalau aku mati nanti, baginya bila? Lepas meninggal dunia. Faraid, cakap ke tak cakap ke, wajib dilaksana. Sebab ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, saya rasa cukup sekadar itu. Akan datang kita akan masuk dalam bab hadis, sumber faraid, sumber hukum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa, tergurus hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.